Perjalanan untuk keluar daripada badan ni kalau nak diikutkan, aku akan balik pada ilmu Melayu. Kalau diikutkan pada ilmu Melayu ni, perjalanan untuk terkeluar daripada badan itu dia bukan terkeluar roh. Dia bukan roh terkeluar mati lah. So dia ada pecahan-pecahan dia, kesedaran yang terkeluar daripada badan tu, semua consciousness tu yang keluar tu, sehingga dia berjalan dan menemui barang-barang lain ataupun mengingati memori-memori lama yang pernah tertanam di dalam kesedaran dia tu. So benda tu dalam ilmu Melayu kita memang pernah berlaku. Di dalam punya barang ni, ini mengikut pemahaman aku, dalam badan kita ni kita ada satu lagi diri kita tu. Diri kita tu adalah consciousness kita. So apabila kesedaran kita, anggaplah kesedaran kita ni macam bentuk orang juga macam kita. Okey? Jadi kesedaran kita ni tanpa sedar kita, kesedaran kita tu wujud dalam diri kita. Dan kesedaran kita ni pula apabila kita mampu capai satu tahap untuk mengenali diri kita, kita dapat berkomunikasi dengan kesedaran kita. Jadi kita boleh tahulah apa-apa benda ke apa benda. Dan kesedaran kita ni pula akan berjalan. Contoh, kita tengok satu ketika dulu macam ilmu-ilmu Melayu yang lama, yang mana seorang panglima atau laksamana tu dia boleh duduk kat satu tempat, dia boleh duduk saat dulu, dia buat relax tu, dia boleh tahu apa yang ada di sana tu nak main. Adakah dia menggunakan syaitan untuk pergi tengok saat di depan tu ada apa? Adakah dia menggunakan jin? Tidak, dia menggunakan diri dia sendiri, yang mana pada ketika itu dia tidak berkehendak, dia dah sampai ke tahap yang mampu mengawal kesedaran dia. Dia dah berbalik pada kesedaran sehingga dia boleh mengasingkan tubuh dia dengan kesedaran dia untuk pergi ke depan dan melihat apa yang berlaku tu, untuk masuk balik untuk membawa manfaat kepada orang lain. So macam kita tengok, kalau nak tengok lah yang paling mudah adalah dari segi cerita Doctor Strange. Macam cerita Doctor Strange kan, bila dia tumbuk, kawan tu terpelanting tapi hak dalam tu terpelanting lagi. Hak dalam tu lah kesedaran tu. Hak dia tumbuk ni jasad, tapi dia tak mati pun. Yang dia boleh bawa pergi pula alam lain yang boleh kalih-kalih semua tu. Tu barang tu. Kesedaran adalah bukan roh. Kesedaran ni roh ni kita beranak daripada kecil. Contoh kesedaran tu dia perlahan-lahan akan wujud di dalam diri kita apabila kita mencari dan berada di tahap-tahap tertentu di dalam hidup kita. Contoh, ada orang kalau mengikut orang putih dia panggil awakening. Proses awakening, proses kesedaran. Boleh check di YouTube channel orang lain semua cerdik pandai semua daripada cerita lama dah barang ni. Kita baru nak sembang nak buat kalut. So awakening ni berlaku banyak waktu. Antaranya apabila yang paling dekat, apabila dia berhadapan dengan maut. Apabila dia cheat death. Orang putih panggil. Dia pernah kata apabila dia terlepas daripada maut tu, pada ketika itulah awakening punya proses tu akan berlaku. Dia akan sedar balik, ni benda ni macam ni, sepatutnya macam ni, aku tak boleh buat macam benda ni. Inilah kesedaran yang saya kata. Apabila dia dapat kawan betul-betul tahu apa kesedaran dia, apa takdir dia di dunia, apa tujuan dia hidup di dunia, apa dia kena buat, apa jalan dia, apa halang-halang yang Tuhan kata kat dia apa semua. Bila dia dah faham barang ni betul-betul, dia dapat mengenali diri dia, kesedaran lama dia tu dah. Kesedaran inilah juga yang akan digunakan untuk berkomunikasi dengan alam sebelah. Alam sebelah bukan bercakap dengan jasad kita. Alam sebelah boleh bercakap dan boleh berkomunikasi dengan kita apabila kesedaran kita berada di tahap itu. Sampai kita aware kewujudan dia, kita boleh terima yang dia macam ni. Macam itulah lebih kurang sedikit sebanyak yang saya boleh cerita. Barang ni dalam sikit, dia perlu pembacaan yang lebih detail. Dia kena ada guru untuk kita duduk, kita fahami macam mana kesedaran ini orang kata bergerak lah dan juga bekerja.